Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita taufik memilih kita lagi untuk bertemu pada pagi ini. Diharapkan para hadirin hadirat, para muhibbin rahimakumullah di dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala diberi kesihatan, keafiatan yang baik. Insya-Allah sambungan kitab Risalah Tauhid, muka surat 49. Ajzun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Yang ketujuh daripada 20 sifat yang mustahil bagi Allah, yang wajib diketahui oleh setiap laki-laki dan perempuan, serta wajib disucikan hati kita daripada meletakkan sifat tersebut kepada zat Allah. Maka jangan disandarkan atau jangan disifatkan, haram disifatkan zat Allah dengan sebarang jenis sifat yang mustahil. Jadi pagi ini kita belajar sifat yang mustahil bagi Allah bukan untuk diiktikadkan pada Allah. Kita mempelajari, memahami sifat yang mustahil bagi Allah bukan untuk diiktikadkan pada Allah, tetapi untuk disucikan zat Allah daripadanya. Adapun sebelum ini kita mempelajari sifat-sifat yang wajib bagi zat Allah, wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Itu kerana wajib kita mengiktikadkan zat Allah dengan sekalian sifat-sifat tersebut. Adapun sifat yang mustahil ini bukan sifat Allah. Yang mustahil ini sifat makhluk, sifat kelemahan, sifat kekurangan. Maha suci zat Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang jenis sifat kekurangan. Termasuklah yang ketujuh ni, iaitu sifat ajzun. Ajzun ni nama bagi sifat yang mesti tiada sekali-kali pada zat Allah. Ajzun ni artinya sifat lemah, lawan bagi sifat qudrat. Adapun qudrat itu sifat yang wajib, yang mesti ada pada zat Allah. Adapun sifat yang mustahil, adapun sifat ajzun ini adalah sifat yang mustahil bagi zat Allah. Jadi jangan disifatkan Allah dengan sifat ajzun. Ajzun ini sifat yang mustahil, yang mesti tidak sekali-kali ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meletakkan sifat ini pada zat Allah, maka rosaklah akidahnya. Barang siapa yang meletakkan sifat-sifat ini pada Allah, maka rosaklah akidahnya. Seperti lemah Tuhan daripada menjadikan segala mungkinat. Contohnya dikatakan Allah Ta'ala tidak boleh menjadikan sesuatu daripada perkara yang harus. Mungkinan itu perkara yang harus, sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada, sesuatu yang terima ada dan terima tiada pada akal. Tiba-tiba nak dikatakan Allah Ta'ala lemah untuk menjadikan makhluk. Allah tidak kuasa menjadikan makhluk. Allah tidak kuasa menjadikan alam. Maka itu adalah perkara yang mustahil bagi Allah. Yang sebenarnya, yang sesungguh-sungguhnya pada i'tiqad kita, pada nafsul amri, Allah Ta'ala itu maha kuasa, berkuasa menciptakan apa-apa sahaja daripada sesuatu mungkinat. Ingat tu, mungkinat. Kita dah belajar sifat kudrat. Kudrat Allah arti sifat perkuasa Allah, yang mana sifat perkuasa Allah Ta'ala itu
berta'alluq, yakni berurusan dalam menciptakan apa-apa sahaja daripada perkara yang harus, kecuali perkara yang wajib dan perkara yang mustahil. Ada pun perkara yang wajib dan perkara yang mustahil itu tidak masuk di dalam urusan sifat kudrat Allah. Jangan lupa. Baik. Ada pun ajzun ni lawan bagi kudrat. Jadi seandainya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat lemah untuk menjadikan sesuatu daripada mungkinat, mustahil adanya alam ini. Mustahillah adanya alam ini. Kalau Allah Ta'ala itu bersifat lemah, mustahillah kita ni wujud, mustahillah alam ini ada, mustahillah kita ni ada. Boleh tak nak kata Allah lemah? Mustahil. Kalau Allah Ta'ala bersifat dengan lemah, jangankan kata alam, jangan kata alam yang luas ni, satu zarrah pun takkan wujud. Satu zarrah pun, satu atom pun takkan wujud kalau Allah Ta'ala itu bersifat lemah. Satu debu pun takkan ada. Kalau Allah Ta'ala itu bersifat lemah, sebiji debu pun takkan wujud. Kerana tiap-tiap debu itu, tiap-tiap satu debu itu dalil yang menunjukkan adanya Tuhan yang menjadikan. Debu tu yang sebiji itu, debu yang halus itulah dalil, bukti yang menunjukkan adanya Tuhan yang bersifat dengan maha kuasa. Ni saya boleh bercakap ni lah dalil adanya Tuhan yang maha berkuasa. Adanya tuan-tuan ni boleh bergerak, boleh diam ni, itulah dalil adanya Tuhan yang maha kuasa. Sekarang ni tuan-tuan boleh mendengar, boleh melihat, boleh memahami, boleh berfikir. Itulah dalil adanya Tuhan yang maha berkuasa. Yang ke-8 daripada 20 sifat yang mustahil bagi zat Allah. Jadi dalil yang menunjukkan adanya zat Allah ni bukan semata-mata alam yang seluas-luas ni. Daripada sebesar-besarnya sampailah seseni-seninya itu dalil adanya Allah. Kalau diteropong dengan mikroskop tu nampak makhluk yang seni-seni lagi, yang halus-halus lagi, yang tak boleh dilihat dengan mata kasar kita. Semuanya itu dalil, bukti yang menunjukkan adanya Allah. Ni kewujudan semua ni, kewujudan cawan ni, kewujudan meja ni. Kita jangan ingat dalil adanya Tuhan tu langit bumi saja. Sekalian alam, sekalian hasil. Nak menjadikan alam yang dah sedia kala mustahil. Kalau nak dikatakan alam ni qadim, alam ni sedia kala, kemudian Allah menjadikan alam yang sedia kala, macam mana pula nak menjadikan alam yang dah sedia kala? Tahsilul hasil itu bermaksud menjadikan sesuatu yang dah ada. Menjadikan sesuatu perkara yang dah ada itu dipanggil tahsilul hasil. Menjadikan sesuatu yang dah jadi, itu mustahil. Membuat masjid yang dah siap, masjid dah siap, nak buat masjid yang dah siap boleh tak? Nak membuat masjid yang dah siap mustahil lah. Nak membuat masjid yang belum siap, masjid yang dah siap tak boleh nak buat dah. Boleh faham tak? Masjid ni dah siap belum? Boleh tak buat lagi sekali masjid yang sama? Kalau nak buat masjid lain nak buat masjid lain boleh, ataupun runtuhkan yang ni, dirikan yang lain boleh. Adapun yang dah siap ni, nak buat balik sebiji macam ni, nak buat yang ni juga mustahil. Itu nama tahsilul hasil. Tahsilul hasil namanya. Nak menjadikan alam yang sedia kala, mustahil lah. Kalau alam dah sedia kala, nak jadikan macam mana dah sedia kala? Nak menjadi, faham perkataan menjadikan.
perkataan menjadikan, perkataan membuat, itu semua memberi faham kepada sesuatu yang asalnya tiada dibuat jadi ada. Itu kata menjadikan. Allah menjadikan alam, menunjukkan alam itu berasal daripada tiada. Allah menjadikan alam, menunjukkan alam itu berasal daripada tiada. Allah menjadikan kita, menunjukkan asalnya kita tiada. Kalau benda yang sudah ada tidak sesuai nak dikata menjadikan. Dah ada, nak jadikan macam mana? Dah ada. Batu tak sesuai nak kata Allah menjadikan dirinya. Faham tak? Allah menjadikan dirinya. Mana boleh. Adanya Allah, diri Allah, zat Allah tu qadim, sedia kala. Macam mana nak menjadikan sesuatu yang dah sedia kala ada lah? Allah menjadikan dirinya sendiri. Macam mana nak jadikan Allah sedangkan dia sedia kala? Menjadikan ni benda baru, sesuatu yang asalnya tiada, baru boleh panggil menjadikan. Ada pahaman mengatakan Allah yang jadikan dirinya. Ada orang yang faham gitu, Allah yang jadikan diri dia. Ceritanya zat Allah, diri Allah tu qadim ke baharu yang nak dijadikan ni? Faham faham erti kata jadikan, menjadikan ni sesuatu yang asalnya tu kata menjadikan. Allah ada bila? Sedia kala dah. Boleh tak nak jadikan benda yang dah sedia ada? Tak boleh. Itu pun tak boleh nak terima pada akal dah. Masjid dah ada, masjid ni dah ada. Nak buat balik masjid yang dah ada ni boleh? Tak boleh. Nak renovate boleh. Faham? Renovate boleh. Nak buat yang ni, ni yang dah ada ni, nak buat yang ni boleh? Kita dah lahir belum? Boleh tak suruh mak lahirkan kita balik? Tu mudah faham sikit kot, sebab kena dengan diri kita. Kita dah lahir dah. Tanya, boleh tak mak nak lahirkan kita lagi sekali? Balikkan kalau ada yang ada mak, tanya, cakap dengan mak. Mak, saya ada satu permintaan lah sementara tahun baru ni. Malam sekarang pukul 12 1 minit kan, mak lahirkan saya balik boleh? Ada tempeleng je muka kita kan. Kau gila ke apa kau ni? Nak menjadikan benda yang dah ada, nak melahirkan benda yang dah lahir, mana boleh? Dipanggil tahsilul hasil. Namanya tahsilul hasil. Yang kesembilan, di antara sifat yang mustahil bagi zat Allah, yang kesembilan, jahlun. Jadi jangan diiktikadkan dalam hati ataupun jangan dikatakan di lidah kita bahwasanya Allah itu jahil dan yang seumpama jahil. Ingat tu, jangan dikatakan, jangan disifatkan Allah itu dengan jahil dan yang seumpama jahil. Jahil ni makna tak tahu, tak pandai, tak reti, tak faham. Itu semua sepupu sepapat dengan jahil tu, yang sama waktu dengan jahil. Jadi jangan sekali-kali diiktikadkan dalam hati Allah tidak tahu, Allah tidak faham, Allah tidak mengerti. Dengar baik-baik. Allah ni, Allah tak faham masalah aku ni, kapi jadi tak pasal-pasal. Allah tak faham keperluan aku ni, kapi. Sebab tak tahu, tak faham, tak reti ni jahil ni sifat
Maha suci zat Allah dari sebarang kekurangan. Kita berdoa sebab apa kita berdoa? Adakah sebab Allah tak tahu hajat kita? Bukan kita berdoa sebab Allah tak tahu hajat kita. Kita berdoa kerana diperintah oleh Allah. Allah suruh berdoa. Barang siapa yang berdoa kerana dia i'tiqad Allah tak tahu keperluan dan hajat dia, rosak akidah dia. Faham baik-baik? Barang siapa yang berdoa kerana dia i'tiqad kalau aku tak doa Tuhan tak tahu hajat, keperluan dan kehendak aku, jadi aku kena berdoa, rosak akidah dia. Boleh faham? Boleh faham tidak? Malam ni dia buat semayang hajat lah. Sebab apa? Aku ada hajat ni, nak minta dengan Tuhan. Sebab kalau aku tak buat solat hajat, nanti Tuhan tak tahu apa yang aku nak. Na'udzubillah. Itulah kebodohan kita. Itulah dia kebodohan kita terhadap Tuhan. Kebodohan kita terhadap Tuhan. Kita mendakwa kita dah kenal Tuhan, tapi perkataan kita tu menunjukkan kita tidak mengenal tu. Kalau dia kenal Tuhan, dia tak akan kata begitu. Kerana Allah, orang yang mengenal Tuhan sudah tentu dia i'tiqad Allah Ta'ala telah maha mengetahui segala-gala perkara sedia kala lagi sebelum wujudnya alam ini. Hajat kita, niat kita, impian kita, hasrat kita, perasaan kita, semuanya telah ada di dalam ilmu Allah. Tiba-tiba dia kata aku nak berdoa lah. Kalau aku tak berdoa, Tuhan tak tahu apa yang aku nak ni. Menunjukkan dia beriktikad ada sifat jahil pada Allah. Betul ke tidak? Jadi jangan, kalau ada dah macam tu, taubat sungguh-sungguh dengan Allah. Taubat balik sungguh-sungguh, syahadah balik. Taubat balik, syahadah balik. Astagfirullahalazim, ya Allah, aku mengaku bersalah, menyesal ya Allah, kebodohan aku ni. Dulu orang ajak belajar tauhid, aku tak nak, aku ingatkan tak penting ilmu ni. Aku rasakan ilmu ni tak penting. Sebab itulah rupa-rupanya tak belajar tauhid ni mudah nak rosak akidah. Mudah aja nak rosak akidah kalau tak mengaji tauhid. Kita cakap ikut sedap mulut, kita i'tiqad ikut sedap hati kita. Sebab tu bahaya. Jangan. Kita i'tiqad waktu kita berdoa, kita i'tiqad dalam hati kita, sungguh pun aku berdoa ni sebenarnya telah diketahui oleh Allah. Apa yang aku nak minta ni semuanya dah ada dalam ilmu Allah. Bahkan Allah lah yang memberi taufik kepada aku untuk aku menadah tangan berdoa ni. Bahkan setiap perkataan ayat-ayat yang tersusun di dalam doa-doa aku ini adalah dengan kehendak Allah. Begitu. Seperti dikatakan Tuhan tiada mempunyai pengetahuan sama sekali. Allah tak tahu langsung. Dia kata Allah tak tahu langsung. Kafir tadi. Atau seumpamanya, iaitu mana? Seumpama Allah Ta'ala tu jahil. Seumpama jahil mana? Syak berbelah bagi. Syak ni maknanya 50-50. Dia kata Allah ni ada kalanya Tuhan ni dia syak kepada kita. Macam tahu, macam ya, macam tak, macam tahu, macam tak. Tu. Dia katanya Tuhan begitu ilmunya. Na'udzubillah. Kafir. Ataupun dikatakan Allah itu mengetahui dalam bentuk zon. Zon saja. Berat sangka. Ada sikit-sikit yang Tuhan tak tahu, tapi kebanyakannya Tuhan tahu.
ada sikit-sikit Tuhan tak tahu, itu zon, kafir. Dan waham, banyak tak tahu daripada tahu. Pada barang yang diketahui daripada yang wajib dan yang mustahil dan yang harus. Na'udzubillah min zalik. Kita dah belajar dah dalam bab ilmu dulu, ta'alluq ilmu ni ta'alluq yang meratai, bersangkut paut dengan perkara yang wajib, yang mustahil, yang harus, segala-galanya telah ada di dalam pengetahuan Allah. Yang wajib Allah Ta'ala tahukan hakikat yang wajib, yang mustahil Allah Ta'ala tahukan hakikat yang mustahil, tahukan tiadanya perkara tu, tahukan tiada sungguhnya perkara yang mustahil tu. Dan yang harus, benda yang harus Allah tahu tentang benda harus tu dengan makna benda tu bila adanya, bila tiadanya, bila kekalnya, bila akan diadakan, bila akan dibinasakan, bila akan diciptakan, bila akan dimusnahkan, berapa lama dia ada atas alam ni, mana dia besok syurga ke neraka, dia tu apa, mana duduk tempatnya, segala-galanya itu telah ada dalam pengetahuan Allah. Hati kita ni, niat baik, niat tak baik, semua dalam ilmu Allah. Apa yang sedang ada dalam hati kita sekarang telah ada dalam ilmu Allah sedia kala lagi. Contohnya dalam hati kita sekarang timbul perasaan menunjuk, sedia kala lagi Allah dah tahu yang hati kita pada saat ini ada perasaan nak menunjukkan amalan kita. Nampak tak tu? Sebab itulah kena takut dengan Tuhan tu, kena takut, risau, bimbang sebab tak boleh nak lari daripada dia. Tak boleh nak lari daripada dia. Bolak-balik hati kita diketahui oleh Allah. Kadang berasa begini, kadang berasa begitu, kadang berasa begini. Semua tu dalam ilmu Allah. Na'udzubillah. Jadi tak ada yang Tuhan tak tahu. Tidak ada rahsia di antara kita dengan Tuhan. Tidak ada rahsia di antara kita dengan Allah. Segala-galanya telah ada ataupun segala-galanya telah diketahui oleh Allah sedia kala lagi. Mautun, sifat maut, mati. Maut artinya mati. Mati ni sifat kelemahan, mati ni sifat kekurangan, mati ni sifat makhluk. Jadi jangan dipakaikan pada Allah, jangan dipakaikan, jangan disifatkan Allah itu dengan mati. Jangan. Seperti dikatakan Tuhan itu hidup dengan bernyawa. Dia kata Allah tu hidup, tapi Allah tu hidup dengan roh. Jangan. Tak boleh kata hari itu. Kita dah bahas dah hari itu. Tak boleh kata Allah Ta'ala hidup dengan roh, kerana membawa kepada menjadi muttasil, menjadikan jirim jisim nanti kah. Tengok balik dalam bab wahdaniyah nah. Bab tu ngaji tauhid ni tak boleh celang-celup, macam makan biskut cecah air. Nak celup-celup, tak nak celup tak ya, nak celup-celup. Ngaji tauhid tak boleh macam tu. Dia kena istiqamah, baris demi baris kena ikut. Awal hingga akhir dia tak boleh nak tebuk-tebuk. Kalau ngaji sirah boleh lah nak tebuk-tebuk. Nak tebuk-tebuk. Besok bab apa Nabi pergi ke Habsyah. Tak apa, tak payah datang. Nanti nak masuk bab Isra Mi'raj nak pergi. Tak apa. Ini ilmu akidah ni tak boleh tinggal. Ilmu dalam kitab tauhid, kalau nak pandai tauhid, nak nampak, nak faham, belajar tauhid, dia tak boleh celang-celup macam makan biskut. Dia kena istiqamah, baris demi baris dia mesti dengar betul-betul. Baris demi baris dia mesti dengar betul-betul, dia mesti fahamkan betul-betul. Istilah-istilah yang dia dengar tu sebiji pun jangan terlepas. Bila sebut
apa benda ni. Bila sebut makhluk, apa benda ni. Bila sebut baharu, apa maksud baharu. Bila sebut mungkinat, apa benda ni. Bila sebut ta'alluq, apa benda ni. Macam tu ngaji tauhid. Kalau dengar sambil lewa je, boleh lah. Tapi nak faham tu nanti payah. Dia sampai bab macam ni, dia jadi terpinga-pinga, apa benda cerita ni. Sebab banyak benda penting, sifir-sifir penting kita tak faham. Macam matematik tu lah, macam matematik tu kita tak pandai sifir, macam mana kita nak selesaikan masalah kira-kira tu. Orang yang boleh selesaikan masalah kira-kira tu sebab dia dah faham sifir dia macam mana. Bukan setakat sifir 1 sampai 12, formula tu dalam kepala otak dia. Sebab tu bila bagi apa je kira-kira dia boleh selesaikan, sebab sifir-sifir tu dah ada dalam kepahaman dia. Jadi ngaji tauhid ni pun dia ada sifir dia, dia ada formula dia, sifir-sifir dia, kaedah-kaedah dia. Jadi kalau kita tak nak ambil tahu, tak nak ambil berat, tak nak ambil peduli tentang sifir tadi, istilah-istilah dalam tauhid, sebab tu nanti sampai satu bab, sampai satu peringkat kita tak boleh nak ambil dah apa benda ni, cerita pasal apa ni. Macam tu ibaratnya. Kita nasihat je. Kalau nak lah, kalau tak nak tak payahlah. Kita bagi tahu je macam mana cara nak ngaji tauhid ni, nak nampak jalan. Gitu cara ni. Kita banyak tak faham mengaji tauhid sebab salah kita sendiri. Ngaji main-main. Sebab itulah kita tak boleh nak faham ilmu tauhid. Kita ngaji main-main, tak bersungguh. Bila tak bersungguh, nanti tak faham. Bila tak faham, jadi bosan. Bila bosan, tak nak datang dah. Betul? Kau apa nak datang? Pening aja kepala aku kan. Bukan faham apa pun, dah salah kita. Batu syaitan, nafsu, dia perangkap kita daripada awal. Kau tak payahlah nak bersungguh sangat. Kau dengar-dengar macam tu dah lah. Kalau kau pandai pun tak ada Jabatan Agama Islam Melaka nak panggil kau jadi mufti ke qadi ke. Kau pergi dengar-dengar gitu-gitu je lah, sambil-sambil menyanda-nyanda. Sambil nyanda-nyanda kau dengar lah, jangan tak ada. Kita pun ya tak ya juga. Apa tu macam tu je lah. Apa tu kata susah lah ilmu tauhid ni, susah lah ilmu tauhid ni, susah lah ilmu tauhid. Cara kita belajar tak kena. Dia tak peduli umur. Bila bersungguh umur 60, 70 pun boleh faham. Budak umur 20, 18 kalau mengaji tak bersungguh, taknya faham. Jadi kita ni belajar ni tak kira umur berapa, kena bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Jangan main-main. Sebab ilmu ni dia ada hubung kait dengan ibadat. Adakah ibadat itu benda main-main? Adakah ibadat tu benda main-main? Tidak. Maka ilmu pun bukan benda main-main. Tanpa ilmu ibadat tak sah. Nampak tak tu? Tanpa ilmu ibadat tak sah. Kalau dah ibadat tu tak boleh main-main, maka menuntut ilmu pun tak boleh main-main. Kalau ibadat kena bersungguh, menuntut ilmu pun kena bersungguh. InsyaAllah aku boleh faham, insyaAllah aku boleh pandai, insyaAllah aku boleh gerti. Usia tak menjadi masalah, sebab yang memberi faham bukannya usia, yang memberi faham itu Allah. Kena semangat, jangan lemah lembek ngaji. Dah nak masuk tahun baru dah. Biasa tahun baru. Masing-masing kecoh lah ni. Malam ni korang ke bila sibuk? Apa azam?
azam? Apa azam? Apa azam? Oh, tak tahun baru tak ada azam. Nak tunggu tahun baru ada azam. Itulah kita terikut-ikut. Dalam agama ni dia tak ajar macam tu. Orang Islam, orang mukmin sentiasa berazam untuk memperbaiki diri dan ibadat dia. Itu mukmin. Dia tak nanti tahun baru. Katakanlah ni bulan 5. Bila kau ni nak berubah ni? Nantilah bulan 12. Apa pasal? Tahun baru. Ni yang halang dah setengah tahun 2023 ni, tinggal 5 bulan lagi. Biarlah aku macam ni dulu. Nanti masuk tahun baru 12 tu, time bersorak tu, aku tu dah pasang dah tu azam baru. Kena tipu je kita, tergikut-gikut tergikut-gikut orang putih. Orang mukmin dia berazam setiap waktu nak jadi yang terbaik. Setiap waktu dia azam nak tinggalkan maksiat. Bukan nanti pun baru nak tinggalkan. Anak-anak kita aku pula telefon pagi buta. Kena azam kita ni sentiasa, insya-Allah aku boleh mengaji, aku boleh faham. Jangan nanti tahun baru. Tunggu tahun baru ada azam. Tahun baru tak ke mati kita dalam kerugian. Jangan jadi macam tu. Sungguh-sungguh, mudah-mudahan walaupun tak pandai, kenapa nak kena bersungguh? Supaya mudah-mudahan dengan kesungguhan itu, bila Allah tahu, Allah tengok, Allah pandang hambanya tak peduli usia, bersungguh-sungguh menuntut ilmu kerana nak mengabdikan diri kepada Allah. Mudah-mudahan daripada itu Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa, kesilapan, kelemahan kita. Mudah-mudahan ada lebih kurang daripada Allah. Ni bila Allah tengok kita tak bersungguh, belajar tajwid, macam mana Allah nak ampunkan dosa-dosa kita kalau bacanya salah? Tak bersungguh belajar fiqah, sebulan sekali mengaji fiqah, macam mana Allah nak ampunkan dosa kita kalau ada berlebih kurang dalam ibadat kita? Kita pun cuai nak ambil tahu. Faham tak? Sebab tu kena bersungguh. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita belajar mengaji ni, walaupun tak faham, tak pandai, mudah-mudahan Allah ampunkanlah kalau ada salah silap aku. Macam tu. Sebab tu kata dalam kitab Muniyatul Musalli tu, orang yang bersungguh-sungguh belajar tajwid tapi tak pandai, tetap bacanya salah, solatnya sah. Faham tak? Dia bersungguh tajwid, dia mengaji setiap minggu, dia ada kelas tajwid, dia pergi belajar makhraj, belajar sebut begini, sebut begitu, dengung tak dengung, tapi tak boleh nak betulkan bacaan dia, tak boleh nak repair, tetap salah juga. Suratul lazi, kena belasah, kena beduk dengan batang cangkul dah tengah belakang ni, tak ubah juga, tak boleh dah. Tapi dia bersungguh. Kata ulama, walaupun bacaannya salah, sah semayang dia. Tu orang bersungguh. Ada pun orang yang bacaannya salah kerana tidak bersungguh mengaji, tidak sah semayang dia. Tak sah semayang dia. Bacaan dia salah tu sebab dia tak bersungguh. Setahun sekali mengaji Iqra. Setahun sekali ngaji Iqra 1. Mana naknya betul? Orang macam ni tak ada maaf bagimu. Kesalahan kita akan diambil. Sebab tu mengaji bersungguh. Mudah-mudahan kita kalau contohnya belajar dalam tauhid ni, bersungguh mengaji, tapi Allah tak rezekikan faham, tak ada masalah. Kalau berlaku benda-benda, contohnya kita terbuat benda-benda yang boleh merosakkan akidah sebab kita tak faham, mengaji bersungguh dah tapi tak faham, tetap ada juga buat salah sebab tak faham tapi bersungguh. Mudah-mudahan ada keampunan daripada
Allah. Ini banyak yang tak faham macam tadi tu. Dia katanya Tuhan tu tak faham masalah dia. Dia katanya Tuhan tu tak tahu masalah dia. Dia katanya Tuhan tu tak tahu keperluan dia. Bukan sebab dah bersungguh, sebab tak bersungguh mengaji, sebab tak nak mengaji. Tu yang kita takut nanti tidak dimaafkan oleh Allah. Sebab kesilapan dan kesalahan kita. Sebab kesilapan kita tu tak bersungguh belajar. Takut nanti kesilapan kita tu diambil oleh Allah. Tapi kalau kita bersungguh, harap-harap, ya Allah aku dah bersungguh dah. Dulu atas dunia aku bersungguh dah. Mudah-mudahan dengan kesungguhan tu nanti ada belas kasihan daripada Allah. Begitu. InsyaAllah besok tahun baru azam sekarang. Kita cepat sikit lah daripada diorang pukul 12 malam sekarang. Kita sekarang lah. Allahu Akbar. Okey, nak habis dah. Jadi nak dikatakan mati seperti dikatakan Tuhan itu hidup dengan nyawa. Jangan. Nyawa-nyawa ni makhluk ataupun bersusun daripada anasir yang 4, iaitu mana? Api, air, tanah dan angin. Orang panggil unsur bahan-bahan. Allah Ta'ala itu ada bahan-bahannya. Allah Ta'ala itu terjadi daripada bahan-bahan. Allah Ta'ala itu dirinya terkandung daripada bahan-bahan. Mustahil. Super makhluk. Ataupun hidupnya Allah berkehendakkan makan dan minum. Na'udzubillah min zalik. Dan yang terakhir, samamun, artinya Tuhan itu bersifat tuli, tak dengar, pekak, tak dengar langsung, tak ada sifat pendengar pada Allah tu, tuli, mustahil. Seperti dikatakan Tuhan mendengar dengan alat lubang telinga. Dia kata Allah tu ada telinga, cuma telinga dia tak sama macam telinga kita. Itu pahaman sesat. Faham tu? Dengar baik-baik. Siapa yang mengajar tafsir ke hadis, dia kata Tuhan ada mata, tapi mata Tuhan tak sama dengan mata kita, sesatlah tu pahaman tu. Faham? Faham tidak? Lah, tekan main-main. Tuhan ada muka, muka dia tak sama dengan muka kita. Tuhan tu ada tempat, tempatnya tak sama macam tempat kita. Itu semua pahaman mengarut saja. Faham? Kau boleh kira ni, mentah dengan siapa-siapa dia pergi tadah mengaji. Waktu kita bagi warning, bagi ingat. Kau terdengar benda macam tu, jangan telan. Faham? Kehek ludahkan. Faham? Jangan telan. Kalau telan nanti rosak akidah. Dia kata Tuhan ada tangan tapi tangannya tak serupa, kita telan, tak bahaya akidah kita. Tu kata kehek ludahkan, buangkan, jangan telan. Kita mengaji ni ibaratnya ngaji tauhid ni dia macam penapis. Faham tak tu? Penapis. Kalau tak ada penapis ni semua masuk dalam perut kita. Orang kata Tuhan duduk langit, masuk dalam perut kita. Orang kata Tuhan ada tangan kaki, masuk dalam perut kita, sebab tak ada penapis. Inilah ni penapis ni, ngaji tauhid ni sungguh-sungguh. Ni ajak ngaji tauhid tak mau. Tak ada penapis, sebab tu masuk semua. Mana-manalah nak kata Tuhan tu bertempat pun boleh, nak kata Tuhan tak bertempat pun boleh. Masuk semua. Kena ada penapis untuk selamatkan akidah kita daripada terikut pahaman-pahaman yang menyimpang daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah, ataupun dipanggil ahli sunnah wal jamaah tu. Jadi bila tuan-tuan mengaji, bila dengar orang mengajar tu terjemah ayat-ayat macam tu, terjemahan ni begitu, tidak mengikut seperti yang diajar dalam kitab-kitab tauhid kita, ahli sunnah wal jamaah wajib ditakwilkan ataupun diserah bulat-bulat pada Allah. Apa maksudnya yadullah fawqa aydihim, wallahu a'lam. Itu baru salafi betul-betul. Kalau dia kata yadullah makna tangan Tuhan, cuma tangannya tak sama, tu bukan salafi dah tu. Tu bukan salafi. Salafi bukan salafi. Tu salah pi. Bukan salafi. Baik-baik tuan-tuan, kita ingatkan saja sebagai penjagaan. Sebab benda tu kadang puak-puak ni dah masuk merata tempat.
Masjid ada, surau ada, jabatan agama ada, sekolah ada, masjid ada, dalam media sosial ada. Jadi bila kita dah ada penapis, insya-Allah kalau dengar kita tak telan. Tapi kalau tak ada penapis, dengar je telan. Dapat pula yang cakap nampaknya hebat, boleh berjalan atas air contoh. Ustaz datang tadi kuliah ni apa? Tak ada kenal. Saya terbang tadi. Oh, hebat ni. Lepas tu saya nak tanyalah sikit, Ustaz terbang. Tuhan ni macam mana sifat dia? Tuhan ni dia ada tangan. Cuma tangan dia tak sama macam kita. Jangan percaya walaupun dia datang mengajar tadi dia terbang, faham? Tak percaya ni, tengok pelik-pelik je sekarang. Wah ni betul, tengok pelik-pelik je betul. Tak semestinya benda pelik tu betul. Tok Cha pelik lah, Tok Cha. Tahu tak Tok Cha? Tok Sami, tahu Tok Sami? Ada tak pelik-pelik dia? Tidur atas bara. Sebulan tak makan. Tu pelik lah tu. Dah betul ke? Kalau betul pergi ngaji kat Queen tu. Dah pada kita pelik je betul. Asalkan pelik je betul. Jangan main-main tuan-tuan ni. Kita ni kadang bila kita jahil kita kena tipu. Kita kena tipu. Bila kita jahil kita kena tipu. Lepas tu suruh ngaji supaya kita tak kena tipu. Kau cakap lah macam mana pun, kau takkan boleh tipu aku. Aku dah belajar akidah dah. Tak payahlah nak goyang-goyangkan akidah aku, nak ubah-ubah kata Tuhan duduk atas langit, Tuhan turun naik langit, tak payah. Baik, kemudian mana tadi? Seperti dikatakan Tuhan mendengar dengan alat lubang telinga. Mustahil. Serupa makhluk lah pula lah. Atau ya Allah mendengar pada yang hampir tetapi tiada yang mendengar pada yang jauh. Allah ni kalau nak dengar yang dekat-dekat, Tuhan dengar. Tapi kalau benda tu jauh, Tuhan dah tak dengar. Ataupun kalau orang tu cakap kuat, Tuhan dengar. Orang tu bisik-bisik, Tuhan dah tak dengar. Itu semua mustahil. Mana boleh. Atau ia mendengar pada yang bersuara sahaja. Allah Ta'ala hanya dengar bunyi-bunyi suara sahaja. Yang tak berbunyi, yang tak bersuara, Tuhan tak dengar. Mana tidak nyata pada sifat pendengar Allah. Mustahil. Kita dah belajar, dah bahaskan hari itu dalam bab sifat pendengar. Pergi balik, buka, tengok balik sifat sama tu punya huraian macam mana, takluknya macam mana. Wallahu a'lam. Jadilah selamat tahun baru saya ucapkan, dan selamat berazam baru. Mudah-mudahan sihat afiat, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita semua. Mudah-mudahan dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat doa kedua ibu bapa kita, doa tutu guru kita, alim ulama akhirat, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita, kedua ibu bapa kita, ibu mertua kita, bapa mertua kita, adik-beradik kita, sepupu sepapak, ipar duai kita, kawan-kawan, jiran, tetangga kita, kenalan kita semua, tidak terkecuali sekalian muslimin muslimat, mukminin mukminat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kita, senantiasa memberi bimbingan zahir maupun batin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kesihatan, keafiatan yang baik untuk beribadat, panjangkan umur untuk menuntut ilmu dan baiki ibadat. Mudah-mudahan Allah lahirkan di kalangan kita, keturunan kita hingga kiamat anak-anak yang soleh, cucu cicit ciak yang soleh, yang solehah, yang bertakwa. Mudah-mudahan ada di kalangan kita, keturunan kita nanti dijadikan oleh Allah wali-waliullah. Mudah-mudahan Allah SWT merezekikan kita semuanya husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kita semuanya mendapat minum taulaga air di telaga Kautsarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapat syafaat daripada sekalian wali-wali Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Dan kita berdoa kepada Allah dengan keberkahan majlis ilmu kita pada pagi ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada saudara mara kita di Palestin, memberi kemenangan kepada mereka, kesabaran kepada mereka. Allah Ta'ala menerima
terima segala jihad mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima yang syahid, Allah Ta'ala terimalah mereka, dan mudah-mudahan kita juga nanti diberi syafaat oleh mereka-mereka yang syahid di sana itu. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi lah, salah silap kekurangan saya minta apa maaf banyak-banyak. La haula wala quwwata illa billah illa aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'alna bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana qurabati lana fi dinina ma'ali qudri wa thawdaka sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. InsyaAllah sama-sama. Minta maaf lah tadi line tak saya tahu jadi apa. Tadi line tak tahu jadi apa. Tak tahu apa asbabnya. Pukul 9.30 ada kelas. 9.30 ada kelas lagi. 9.30 ada kelas. Lain ya tadi. Saya pakai mic tu. Saya tak tahulah sebab pakai mic tu. Tak tahu sebab pakai mic tu ke ataupun tak pasti ya. Tapi 2-3 hari memang sini ada problem pasal mungkin. Tak pasti ya. Nanti kan saya nak buat try tengok macam mana. Jom. Siap. Alhamdulillah. Terima kasih Cik. Terima kasih Cik. Tunggu sikit jalan dulu. Jom. Tekong ni tak? Tekong. Feeder ni feeder. Masih ingat. Cik. Jumpa lagi tadi. Allah. Assalamualaikum. Tekong. Video Ustaz. Mana feeder? Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Sihat tak Alhamdulillah. Doa saya Ustaz. InsyaAllah. Assalamualaikum. Pakcik, Macam biasa. mana macam biasa? Ha, Sini ya. tak ada kat sini. Tak ada. Okey, jom. 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 Sana? Nen. Kena pengurusan tu tak Ustaz. Masya Allah. Jom je. Tempat biasa. Tempat biasa. Tempat biasa. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi. Minta maaf ni. Kawan-kawan semua saya tak tahu line lag tadi teruk sangat. Saya pun tak tahu kenapa adakah bersangkut paut. Cik, doa saya. Jumpa lagi insya-Allah. Ya Karim. Kari kambing. Tak ada kari kambing. Saya tak tahu sahabat apa sebab sebab apa kita apa 9.30 kita misbah ada dalam grup tak? Tak ada
Tak syok lah. Saya berasa bersalah je sebab ramai kawan-kawan tadi daripada 200 lebih tadi semua kecewa tak dapat nak mengaji. Saya tak tahu sebab apa Nanti kita buat kaji selidik lah. Sekarang saya nak buat live sekejap. Saya nak cuba pakai mic ni tadi. Cuba pakai mic ni. Adakah asbab pakai mic ni dia jadi gangguan ataupun macam mana? Itulah tu dugaan. Tapi kita faham lah sebab ramai kawan-kawan kita yang ngaji secara online tunggu kan. Tiba-tiba line pula macam tu. Jadi kita pun berasa tak seronok rasa tak seronok lah kalian tak dapat nak ikut. Khususnya yang dah memang ikut kelas tetap. Tak tahu apa sebab. Nanti kadang lepas-lepas kan kalau free-free kan sebelum kelas 9.30 kadang saya nak cubalah lagi sekali. Nak cuba pakai mic ni. Nak tengok okey ke tidak. Kalau okey maknanya sebab line. Okey Azman. Terima kasih Abang Jasri. Tu. Sahabat yang nak tahu jadual, boleh klik link di bio profile Abang Jasri kita Yang nak join group, dia nak duduk dalam grup kelas supaya boleh tahu jadual kelas bila. Mudah nak ikut kelas pengajian mana. Betul, bacaan Al-Qurannya baik. Lepas tu dia adalah orang yang faqih tentang hukum hakam. Dia tahu dalam solat dia mana satu yang rukun, mana satu yang sunat, mana satu yang makruh dalam solat, mana satu yang membatalkan solat. Dia tahu. Ni dia bantai semua. Jadi tok imam tapi dia bantai semua wajib. Kan? Tahiyat awal wajib ke sunat? Tahiyat awal wajib ke sunat? Sunat. Ustaz pernah tengok live depan mata solat imam ikut makmum. Mesti tak pernah dengar kan? Masya Allah, hari tu suasana yang hebat. Hebat kan? Pasal apa? Terkejut bila imam ikut makmum. Tahiyat awal tu hukum dia apa? Sunat. Maka bila tahiyat awal tu sunat, kalau imam terlupa tahiyat awal, jadi pada malam tu sembahyang isyak ustaz duduk sebelah belakang sekali. Jadi imam tu dia terlupa tahiyat awal solat isyak. Bila sunat tertinggal, tahiyat awal tu sunat. Benda sunat kalau tinggal batal tak solat? Tak batal. Baik. Bila tak batal solat, Masya Allah, bila solat kita tak batal, maka syarat dia kalau kita sujud tu, kalau kita bangun dah berdiri, kalau kita berdiri rakaat ketiga terlupa tahiyat awal, tiba-tiba kita duduk balik. Bila kita duduk balik, patah balik kepada perkara yang sunat, batal solat. Tak boleh patah balik sebab dia sunat. Kita wajib patah balik kalau tertinggal rukun yang wajib. Faham? Benda sunat tak boleh patah balik. Ya, tetapi dengan syarat kalau dia nak patah balik pun dalam hukum fiqah, dalam hukum fiqah, syarat dia nak patah balik masa dia bangun dari sujud tu badan dia belum melepasi paras rokok. Kalau badan dia belum melepasi paras rokok, dia duduk balik sah. Tapi kalau badan dia dah berdiri, dia patah balik duduk sebab terlupa tahiyat awal, dia patah balik duduk dalam keadaan dia dah berdiri, batal solat. Sebab tahiyat awal tu sunat. Maka jadi imam dia kena tahu hukum. Maka hari tu malam tu ustaz tengok live depan mata. I saw with my own eyes.
tengok depan mata sendiri macam mana solat malam tu makmum imam ikut makmum. Pasal apa? Imam tu terlupa tahiyat awal, dia berdiri, yang makmum belakang ni semua tak bangun. Makmum lawan tu imam. Kan? Dalam solat pun samsing. Kan? Sagi dengar belakang tu imam tu. Imam dah berdiri ni, ingat kalau imam dah berdiri terlajak tahiyat awal tadi, terlupa tahiyat awal, dia dah berdiri, oleh sebab tahiyat awal tu sunat, kalau dia patah balik solatnya batal. Sebab sunat, jangan patah balik benda sunat yang tertinggal, kecuali tertinggal rukun. Bila dia patah balik, jadi bila dia dah berdiri, dia dah terlajak berdiri, sagi makmum belakang subhanallah, saya dengar hujung pula subhanallah. Walhal sunat, patutnya semua wajib ikut imam bangun berdiri, tapi makmum tunjuk terror. Kan? Sagi dengar subhanallah, dengar pula sana subhanallah woi. Imam tu bila dah ramai subhanallah, imam panik. Imam tak ada pendirian, dia panik dengan sebab dia jahil tentang hukum tersebut. Lalu imam tu pun slow motion turun duduk balik, batal solat isyak pada malam tu sebab dia patah balik. Ya, bila imam patah balik, ustaz duduk saf belakang, ustaz terus niat mufarakah, iaitu niat keluar daripada jemaah. Apa pengajaran dia? Ya, pertama, imam mesti ditegur. Subhanallah tu betul, tapi menegur imam bukan pada tempat dia. Ya, jangan tegur bukan tempat. Dan imam kalau betul teguran, bila makmum, kalau contohnya makmum subhanallah, makmum nampak, imam tak nampak, makmum nampak seketui tai cicak atas kepala dia kat belakang, imam tak nampak. Sebab apa imam tak nampak? Sebab imam tak pakai side mirror, tak ada cermin sisi tepi tu, sebab tu dia tak nampak. Makmum nampak, makmum belakang pun subhanallah. Imam fikir kan, apa salahku kan. Maka makmum yang di belakang imam jangan ramai-ramai, biar makmum belakang imam je. Makmum belakang imam yang nampak tadi, dia kata subhanallah kali kedua, imam masih tak tahu apa salah dia. Makmum tegur lagi subhanallah, kan? Tegak kepala, jangan pejam mata. Bukan suruh imam tu tegak kepala. Yang ni, yang buka mata, jangan duk tunduk, kan? Buka mata. Selagi ustaz panggil duduk depan mari ceramah baru tahu. Jadi yang baru masuk dalam live ni, saya bersama dengan anak-anak yang berusia 20-an, kadet SPRM, ya, Suruhanjaya Rasah Malaysia, ya. Jadi masya-Allah, saya tak sempat, ya. Saya tak sempat nak baca sebab saya sedang berceramah, tak sempat nak jawab soalan tuan-tuan dalam ni sebab saya fokus ceramah saya. Kalau saya live seorang-seorang, saya boleh jawab, minta maaf, ya. Masya-Allah, tabarakallah. Bila tadi imam tadi tak perasan makmum sampai 3 kali subhanallah, imam masih tak perasan ada najis dekat atas kopiah dia yang makmum belakang nampak. Makmum nak buat apa? Makmum tu pun langkah ke depan, satu, langkah kedua, langkah sampai dekat imam. Makmum tu kena tolak imam pergi tepi. Imam bila rasa dia tak tahu salah dia, orang tolak dia ke tepi, keluarlah, jangan melawan. Aku takkan keluar walau apa jadi sekalipun. Imam tu pula bodoh sombong, kan. Maknanya apa? Pengajaran apa? Jadi pemimpin, ya, bila di saat kamu kena letakkan jawatan, letak jawatan. Itu pengajaran dia, kan. Bila salah, keluarlah, ya. Ini iktibar dari bersolat. Masya-Allah, tabarakallah. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Maka kes tadi itu, bila tu imam tu dah patah balik, kan, maka batal. Jadi habis semayang pun semua. Jadi jemaah ni pakat berimpun lah bersembang. Nasib baik kita tegur tadi. Dia tak tahu dia tegur tu salah, dia tak tahu bersolat dia batal, kan. Nasib baik, ramai subhanallah tadi, kan. Nasib baik kita tegur, kan. Lepas tu ustaz pun pergi kat grup tu, ustaz menyampuk, ustaz kata tegur tu pun salah, batal. Ustaz pun cerita mana boleh. Habis tu macam ustaz, pergi dah semayang lain, ustaz kata. Pergi komat, pergi solat semua semayang lain, kan. Jadi pentingnya ilmu,
kan? Itu kata al-imamul adil, pemimpin yang adil yang mendapat naungan Allah pada hari tidak naungan dengan Allah. Kemudian yang keduanya siapa dia? Syabun nasya'a fi ibadatillah, atau riwayat yang sebut fi ibadati rabbi, pemuda atau pemudi yang dia membesar dalam keadaan hidupnya mengabdikan diri pada Allah. Syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda atau seorang pemudi yang mendapat naungan Allah, yang Allah selamatkan pada hari kiamat nanti. Siapa dia? Pemuda dan pemudi yang kehidupan dia tumbuh membesar dalam keadaan mentaati Allah, dalam keadaan sibuk dengan beribadah kepada Allah. Anak-anak, siapa lagi yang nak imarahkan surau ni kalau bukan kalian? Siapa lagi yang nak hidupkan majlis-majlis ilmu di sini kalau bukan kalian? Jadi pentingnya pengimarahan rumah Allah ni sangat penting. Siapa dia yang imarahkan? Pemuda-pemuda yang hebat tadi. Kemudian siapa lagi golongan yang ketiga yang Allah selamatkan pada hari kiamat? Syabun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seorang pemuda yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid. Maksudnya apa dia? Dia jaga 5 waktu dia di masjid atau surau. Jaga 5 waktu dia. Nak jadi hebat ni susahlah ustaz. Ya, dah duduk dekat akademi ni, jauh daripada bini, kan? Jauh daripada bini, berkawan pula, berlaku pula ikhtilat. Apa dia ikhtilat? Bercampur pergaulan bebas laki dengan perempuan. Itu maksud dia ikhtilat. Laki dengan perempuan bergaul bebas, kan? Yang ada dekat sini pun ada, bini orang pun ada, laki orang pun ada. Ya, berlaku pergaulan bebas. Menyebabkan apa? Menyebabkan itulah muda-muda lagi dah bercerai. Muda pasal apa? Pasal tak jaga ikhtilat tadi. Sebab apa? Tak jaga. Di kalian pemuda-pemuda yang hebat sebenarnya. Ya, maka sebab itu disebut golongan ketiga tadi yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid. Bukan duduk masjid 24 jam, bukan duduk 24 jam, tapi maksudnya apa? Maksudnya mereka ini sentiasa dalam keadaan fikir. Di mana sahaja mereka berada, mereka fikir macam mana aku nak imarahkan surau. Ajak kawan karaoke, laju je. Cuba kalau karaoke subuh ni, kan, Tuan Hisham bagi tahu, alhamdulillah subuh ni kita ada majlis karaoke bersama dengan Ustaz Muhammad Jim. Tak ada dah yang nak tidur, nak tersengguk-sengguk, tak ada dah, kan? Tak ada dah yang nak mata, ya Allah, nak buka macam 20 kilo berat kelopak mata tu, kan? Buka mata, kan? Ustaz nak panggil seorang lah datang ke depan yang tidur ni, kan? Yang tak nak tengok Ustaz yang tunduk ni, nak panggil ke depan. Ustaz nak halakan live ni dekat dia. Yang masuk live ni ada 1000 orang, Masya Allah, 1K. Ya, jadi Ustaz nak halakan live ni yang tidur. Nama kadet, kata fitness. Ada, kalau dengan komandan kan masa fitnah berani sambil macam kawat, kan? Berdiri tu sambil tersengguk-sengguk tidur, kan? Dengar berdengkur dalam barisan ada. Tak berani, kan? Potong rambut Ustaz, mana boleh potong, sunnah sampai ni. Sekejap, saya betulkan rambut saya sikit. Nampak serabut apa saya betulkan. Sunnah ni, nampak? Bawa sikat pun sunnah. Terima kasih yang bagi gift, yang bagi love. Terima kasih. Sunnah Nabi SAW rambutnya sampai atas bahu, ya. Saya dah pernah sunnah botak, saya dah pernah sunnah antara rambut antara telinga dan leher. Ni baru nak amal sunnah atas bahu, ya. Masya Allah, handsome. Jangan fitnah saya handsome, jangan. Ya, saya biasa difitnah handsome, itu biasa. Masya Allah, tabarakallah, ya. Jadi Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Jadi orang yang hebat. Anak-anak, kalian ni muda sangat, kita sebaya. Sebaya kan? Jadi kena kuat. Tersengguk-sengguk, geram tu. Pergi basuh muka. Ustaz nak suruh tunjuk lagi ni. Bangun, pergi basuh muka. Keluar basuh muka. Ya. Masya Allah.
Yang baru masuk, saya bersama dengan yang baru masuk dalam live ni, saya bersama dengan kadet SPRM Suruhanjaya. Ada 112 orang kadet depan saya pada subuh ni. Masya Allah, 7.11, 4 minit lagi saya berhenti. Ya, rasa macam sekejap, ya, rasa macam seketika pertemuan kita. Masya Allah. Jadi saya kena berhenti 7 suku, tuan-tuan, perempuan yang mulia dalam yang masuk live ni, sebab anak-anak ni daripada fitness lepas ni, ya, masa berlalu pantas, ya, terpikat lain ke apa. Jadi Masya Allah, tabarakallah, Allahumma salli wa sallim pada Sayyidina Muhammad. Anak-anak, jaga, ya. Orang muda ni yang lebih hebat sekali adalah harga diri mereka, ya. Janggut panjang lagi okey, lantaklah, yang penting sunnah, kan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah tu cantik, dia suka pada yang cantik, bukan serabut, ya. Masya Allah. Jadi Allahumma salli wa sallim barik ala Sayyidina Muhammad. Jadi Masya Allah, tabarakallah, ada satu ungkapan seorang ulama, dia kata, wahai remaja, tidak ada yang lebih bernilai dalam, wahai pemuda, wahai pemudi, tidak ada yang lebih bernilai dalam hidupmu melainkan harga dirimu sendiri. Jika engkau kehilangan harga dirimu itu, apa saja yang kau lakukan di atas muka bumi ini itu sudah tidak ada gunanya lagi. Wahai remaja, wahai pemuda, wahai pemudi, tidak ada yang lebih bernilai dan berharga dalam hidupmu melainkan harga dirimu sendiri. Apabila engkau kehilangan harga dirimu itu, apa sahaja yang kau lakukan di atas muka bumi ini sudah tidak ada nilainya lagi. Maka ingat, jadi anak-anak depan ustaz pada subuh ni, jaga nilai dan harga diri. Jadi pemuda-pemudi yang beriman kepada Allah, sebagaimana pemuda Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka, ya. Jadi kita melihat hikmah di sebalik peristiwa atau isu semasa yang sedang melanda negara kita, isu Ashabul Kahfi, kan. Kita, apa hikmahnya? Hikmahnya supaya orang pemuda-pemudi di akhir zaman ini bangkit semula, melihat macam mana hebatnya pemuda-pemuda Kahfi itu, ya. Jadi untuk kita bangun, daripada orang tak tahu kisah detail pemuda Kahfi, bila berlaku isu semasa pada baru-baru ni tentang isu Ashabul Kahfi, semua orang pakat duk cari, pakat Google siapa mereka Ashabul Kahfi ini, ya. Masya Allah, tabarakallah. Doa yang baik-baik Tahrim Al-Yamani kepada mereka, ya. Positifkan diri kita subuh-subuh ni, ya. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan Allah merahmati kalian anak-anak. Allah permudahkan urusan kalian, ya. Ingat nak mempertahankan iman ni satu benda yang sangat susah. Nak mempertahankan iman itu benda yang sangat susah, apatah lagi yang melibatkan wang ringgit. Jadi orang yang hebat, ya. Nak mempertahankan iman ni sangat susah, apatah lagi yang berkaitan dengan wang ringgit, ya. Jangan biarkan nilai iman kita sangat murah, ya. Jangan biarkan nilai iman kita sangat murah, boleh dibeli, boleh dijual, ya, dengan begitu sahaja. Kena jadi orang yang hebat, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah pilih kalian di hadapan ustaz pada pagi ini sebagai hamba-hamba yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan Allah jaga kalian, lindungi maruah kalian, maruah kita semua. Allah jaga aib kita, Allah tutup kita nampak baik di sisi manusia, sebab Allah masih menutup aib kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kalian yang berada di Akademi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ini, SPRM ini, sebagai kadet-kadet yang akan keluar, yang menjadi dai, menjadi pendakwah ketika menjalankan tugas, ya, yang menjadi asbab untuk mempertahankan agama ini, yang sentiasa berpegang dengan hadis Rasulullah SAW yang baginda SAW sebut ar-rashi wal murtashi finnar, pemberi rasuah dan penerima rasuah kedua-duanya dalam neraka Allah.
Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kalian untuk menjadi golongan pemuda-pemudi yang sentiasa dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala sangat takjub kepada pemuda-pemudi di akhir zaman yang sentiasa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah pilih kita semua yang hadir pada subuh ini menjadi pemuda dan pemudi yang lidah mereka sentiasa basah dengan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan jangan Allah matikan dalam keadaan su'ul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kepada 1000 orang yang masuk dalam live pada subuh ini. Jazakumullah khairan katsira. Ya, assalamualaikum warahmatullahi